بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. Hadis daripada Abi Tha'labah Al-Khushani. Nisbah kepada Khushain, kabilah Khushain. Orang daripada Khushain, dia buat nisbah dia jadi Al-Khushani. Kalau daripada Juhainah jadi Juhani. Orang Arab ada. Kalau bunyi Khushani maknanya asal dia daripada Khushain. Kita biasa dengar Al-Muzani. Anak murid Imam Syafi'i besar sekali Al-Muzani. Apa Muzani? Kerana daripada Muzainah. Muzainah. Jadi Abi Tha'labah ni radhiyallahu anhu sahabat. Terkenal dia kata nama Abi Tha'labah. Nama dia sungguh orang khilaf banyak sungguh. Kerana orang tak ada panggil mana nama dia sungguh. Tengah kata nama dia Jursum. Tengah kata nama Jursum. Tengah kata Jursumah. Macam-macam. Bahkan kalau kita sebut Jursum, kenal tak sahabat nama apa Jursum? Jursum ni bahasa Arab, makna apa Jursum? Makna kume, ceruk. Jursum. Boleh jadi nama dia tak molek tu, lepak dia tak hari tu kan zaman jahiliah. Jadi terkenal dengan nama lain Abi Tha'labah. Molek jugalah nama kita kalau basic tak dah tapi tak molek. Tak molek kita tukar dengan kunyah. Kunyah ni Abu depan. Abu tu Abu ni. Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Jadi riwayat ni riwayat Khushani daripada Khushain. Khushain ni kabilah hak duduk di kawasan ahli kitab. Orang Arab tapi jadi Nasara. Ada orang Arab di situ. Zaman Nabi pun ada dah. Ni duduk kawasan Jordan. Kawasan Jordan. Asal Arab ni Saudi dengan Yaman tu asal Arab. Lepas tu ada setengah hijrah pergi naik ke atas sikit, pergi ke Jordan. Maka dia ni, Abi Tha'labah ni, dia klik ke kampung dia kena campur gaul dengan orang Kristian. Sebab tu nak tanya ke apa ni. Qultu ya Rasulullah. Aku kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Bahwasanya kita di bumi, kita ni ada di bumi satu kaum ahli kitab. Afana'kulu fi aniyatihim, maka adakah boleh kami nak makan dalam bijana mereka itu? Jadi bijana ahli kitab. Pas kita tahu dah. Dan sahabat ni dia tanya gitu kerana dia pun tahu dah belai-belai kata ahli kitab. Dia mesti dia kena guna dia bab taharah dia tak ada. Jadi mesti bijana dia tu ada, dia biasa bubuh najis hati ada tu. Babi yang makan, arak apa yang makan. Benda cemar-cemar ada yang makan juga, dia tak sebab agama kita. Jadi biar kami nak makan, kami bakar bijana mereka boleh tidak. Kami bakar kan, sapu yuk ke. Nami nak dah kami duduk dengan faktur, ada jiran, kami nak punya kawah dah. Punya kawah jiran Kristian. Tu. Nak punya kawah dia. Ataupun nak menjanaka pingin makuk tak kira. Gapo Nabi jawab? Nabi nak ayat atau tak boleh ke boleh?
Qal la ta'kulu fiha. Nabi kata jangan makan. Nah, Nabi kata jangan makan di dalamnya. Fiha, jangan makan dalamnya. Tak boleh makan dah. Illa an la tajidu ghairaha. Melainkan bahawa tiada kamu dapat yang lain. Itu hak kata jangan makan saat ni apabila ada bejana hak lain. Tak itu. Ada bejana hak lain, bekas hak lain, jangan lagi pakai bejana hak Kristian. Nabi dah ayat itu. Kalau ada hak lain. Pas Nabi kata illa alla tajidu ghairaha, maknanya kalau tak ada pakai hak dia tak apa. Faghsiluha. Faghsiluha, maka adalah buat kamu basuh bejana tu. Wa kulu fiha, dan makanlah olehmu dalamnya. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Nah, sahih Bukhari Muslim. Kita tengok kalau nak jadi najis ni, buat apa kita duk faham kata tak boleh? Bejana tu kena ada najis, kena situ. Najis mai mana? Najis wa emo mai pada makanan hak buh lah tu. Wa emo mai pada diri orang ahli kitab gitu camah tu. Najis nak mari daripada dua jalan tu, tak ada dah jalan lain. Nah, bekas duk molek-molek, ku mana ada cemah daripada ahli kitab. Wa emo ye gi jamah. Wa emo ye gi buh benda najis. Kita tengok masalah ni dulu. Masalah ye gi jamah. Ya basah, ye gi jamah bekas hak kita. Cemah ke dak? Diri orang kafir ataupun ahli kitab, diri dia najis ke tak? Hak ni kita gicik hak kita ngaji bab najis dulu. Masa kita ngaji bab najis, dalam fiqh dia bila sosok, gapo dia najis? Air kecing, tahi, darah, nanah, bila, dan anjing, dan babi, gapo lagi bila. Ada sebut kafir dia tu tak? Dalam fiqh nak ajar tu. Najis semua ni 10 perkara. Salah satunya kafir. Lepas tu, najis tak? Kalau itu tak sebut kata najis, bukan najis. Kalau yang najis, mesti fiqh sebut dah. Kata dia najis. Kerana fiqh sebut tu, dia panggil najis ain. Najis ain. Najis ain, nak basuh tak boleh dah. Nak tukar dia, dia cuci tak boleh dah. Tu dia panggil najis ain, sebab air kecing. Kan cemah-cemah. Nak tukar air kecing cat kuning ni, aku jadi bercuci. Tak boleh dah. Tu. Kalau itu, kafir ni najis tak? Tak najis lah. Tak najis. Kafir dengan anjing. Tak supa anjing ni najis ain. Tak ia pergi dia masa basuh, kita kena basuh. Najis ain. Walaupun anjing tu cuci baru sudah mandi pun, jelah najis itu. Tetapi kafir, najis tujuh mana? Cuba cari najis tujuh mana. Ya orang. Binatang tak najis semua, najis anjing babi tu juga. Nah, pak orang ada juga najis. Tak najis. Kalau itu nak ayat kata asal kafir tak najis. Boleh hati kita wasa kata yang najis sebab apa? Sebab dia hari-hari duk makan anjing babi. Dia makan babi dah, anjing tak makan kan. Dia makan babi tu song-song kena najis peluh dia, bekas dia. Pahalu kafir tak pakai babi? Dah. Cuci pula itu. Kalau itu kafir jenis mana makanlah babi nak hari yang makanlah hari pun tubuh dia jadi cuci situ. Walaupun makan macam-macam tu. Kita jangan kira dalam-dalam doa lah. Kalau kita kira dalam doa, kita tak boleh makan air tak boleh makan kerana air makan tahik tak ni. Lemu duk sodok ke apa, kita tak ada cek nak ni. Kambing dia lo berlaku tu. Lepas tu kita makan daging lemu, daging air ni Pakai kita kira dalam doa, dia makan najis, maka lemu ni najis juga. Bawa dah itu. Sebab tu kafir, dia makan babi. Tak apa makan babi tu. Cuma lah babi tu. Buat masuk perut dia lepas tu. Jadi gapasan ahan duk loliang di tubuh dia sudah tu. Mana najis? Ada najis. Jangan kira dalil lah.
Dari luar ni lah ni jadi orang. Orang kafir ni jadi orang ke jadi babi. Jadi dia jadi orang kok mana jadi babi. Saya tengok babi hidungnya pek lain tengok molek. Kita tengok orang kafir makan babi sok hidup pun hidung ni duk pek tu. Hidung sepok ayah tu. Sepok babi. Tengok dia tak kesal ke apa dengan daging tu. Mula kali itu orang kafir tak najis ain, bukan najis ain. Kali itu kita clear dulu kata tubuh orang kafir tak cemar. Apabila ia tekuh, ia jamuh pinggan kita, cemar tak pinggan kita? Tak kena cemar, tak kena basuh apa. Kali itu mai pada orang kafir taklah cemar. Hanya nak ada cemar dengan sebab makanan hobah dah tu. Makanan hobah dah tu. Makan boleh tu. Kita tengok orang kafir makan benda najis tak? Makan benda najis. Dia makan ada benda najis. Tapi ahli kitab hengok sikit. Ni kecek belakang. Ahli kitab hengok sikit apa? Ahli kitab ni makan daging kambing dia kalau hak dia sembelih, kita boleh makan tak? Orang ahli kitab kalau sembelih lembu tu, kita boleh makan tak? Boleh. Tino ya dia nak kita nikah. Boleh lalu. Jatah Islam tino ahli kitab. Boleh. Ni pion nak sepuluh farang ni gigi nikah pak ahli kitab. Sepuluh Bangladesh tu tak sah. Tengok. Kayak itu makannya dia hak sembelih boleh kita makan. Kita makan. Jadi dia masuk daging, dia masuk gapo dalam puyuk tu, dia nak cemar kat mana najisnya, mana najis. Daging najis, tak najis dah dia cuci, kita boleh makan. Kayak itu ahli kitab hengok pada orang kafir biasa. Orang kafir musyrikin gapo ini hak ni cirak. Makan ni kita boleh makan. Kita tengok. Walaupun ahli kitab daging dia kita boleh makan, tapi najis lain ada tak? Ada. Arak yang makan. Babi yang makan. Kayak itu apabila masalah ni ahli kitab Nabi katalah ni, kita kena kias gatik kata. Kayak itu orang musyrikin lah ni juga hukum. Nisbah hukum supa. Walaupun soalan ni masalah ahli kitab, tapi kita tengok perbuatan supa orang musyrikin dah. Kayak itu tagih hak Nabi wayak lah no, maka hukum tu pakai dengan orang musyrikin kata. Sepapak kita ni orang musyrikin. Kita duk campurkan orang kafir, pesen kafir bukan ahli kitab. Maka hukum dia kita boleh ambil pada hadis ni. Tengok Nabi kata anak ni. Nabi kata jangan kamu makan kecuali kamu tak dapat hak lain pada tu. Jangan kamu makan dalam bijana hak ahli kitab kecuali kamu tak dapat bijana hak sendiri, tak ada hak lain. Kena makan hak tu makan, tapi basuh dulu. Taruh tu tunjuk kata cemar lagi dah. Hak ni soalannya. Nabi kecek balas tu, tengok balas tu tunjuk kata bijana tu cemar lagi. Hak ni lah. Sebab tu mazhab semua kata cuci bijana mereka tu. Bijana for ahli kitab ni cuci. 3 mazhab atau cuci. Mazhab kita kata makruh. Tapi cuci lah makruh. Cuci lagi sepengah waktu. Cuci tak? Makan Fatina Wahimna. Kayak itu. Kayak itu apa ni? Kayak itu masalah ni pun cuci tapi makruh. Mazhab kita kata makruh. Tak ada pia kata cemar langsung. Pak hadis kata jangan kecuali mu tak dapat hak lain. Mu tak dapat hak lain pakai hak ni. Kayak itu ulama nak ayat tu kita tak boleh faham kata cemar habis itu. Kayak itu ada satu ulama tapi dia duduk luar pada pak mazhab. Dia kata hadis macam ni tunjuk kata najis. Kalau nak makan juga kena 2 syarat, iaitu apabila tak ada hak lain dan selagi kena basuh. Dia ambil sebuah hadis betul-betul je. Tapi saya ni bukan pak mazhab ni, mazhab di luar. Tu. Ingat molek ngaji hadis ada perok dia mazhab yang kelima berat kalau tak ada guru, kalau tak ada ustaz ngat. Tolong hurai tak itu.
Sebab tu ramai orang lah ni ngaji hadis sendiri. Tengok, hadis Bukhari Muslim terjemah siya dah. Aku baca sorang tak apa dah. Baca. Pergi jadi mazhab lain. Padahal ulama kata, hadis ni, ada hadis lain yang kata baik lain, dia tak kenal. Dia tengok so tu. Dan peheh-peheh sorang. Tu. Sebab tu hadis pun jangan kata mudah nak ngaji kau. Nah. Tapi fak kita, fak mazhab kita kata nah. Kalau atau pegangnya ataupun pehemeh gitu tak betul. Pehemeh gitu tak betul. Kenapa tak betul? Kerana Nabi rakyat tu, mu jangan makan. Jangan makan dalam bencana ni. Malaikat kalau tak ada hal lain, boleh Ulama mazhab kita dan jumhur yang kata tahu tu bukan tunjuk kata cemah. Kerana kalau cemah, kalau najis, kalau benar ni najis sungguh, sama ada kita bertemu hal lain, kita tak bertemu hal lain, dia duduk najis situ. Kalau itu darah duduk cemah, ada hal lain, kita tak ada hal lain, darah duduk cemah situ. Najis ain je tadi tu. Hakikat dia apa tak? Najis ain je. Babi cemah situ, ada kelakuan babi tak cemah. Darah cemah situ, ada kelakuan mana tengok darah jadi tak cemah. Tengok. Dan air kecing lah, tahik ke apa, biasanya tu berlaku. Sebab tu ulama sini dia kira kata, kalau Nabi kata, jangan makan, mereka tak ada hal lain, baru nak makan boleh lah tu. Tu tunjuk kata tak cemar kali ya. Kalau cemar, lahana pun tak boleh makan dengan dia. Kalau itu Nabi kecek gini, mazhab kita kata ada. Nabi besar gini, makna Nabi nak ayat kata makruh. Nabi nak ayat kata, jangan duk padu, jangan duk ambil dia dulu. Jangan tuju kepada bekas ni dulu. We cari hak lain dulu. Hak lain ada pakai hak lain. Kalau tak ada, tak apalah pakai. Tak apalah pakai tu. Tunjuk kata duk dia kita pergi pakai lalu, Nabi lari. Lari-lari tu makruh. Lari ni boleh faham dua. Haram dengan makruh. Haram dah kerana bukan najis. Halih jadi makruh. Kemudian Nabi pun suruh makan. Suruh basuh dulu, lepas tu makan. Tu. Lepas kalau tak basuh boleh tak? Kalau kita nampak kata cuci dah, pun tak apa. Kita nampak cuci dah. Mereka kita nampak kata cemar tak ni. Ada bekas arak, ya bau-bau arak, basah-basah lagi. Lagi basuh. Tu nak tambah dengan satu kaedah dah untuk nak boleh pakai lalu. Kaedah daripada hadis macam ni ulama sebut kaedah satu kata apabila sewaktu tu asal suci tapi giblawe dengan kebanyak kelakuan dia tu. Asal suci kerana bejana ni buat pada besi ke buat pada plastik. Besi plastik dia cuci, ya asal cuci. Tapi dia berlawan dengan kebanyak kelakuan dia pergi guna ke benda najis. Apabila berlawan macam ni kita nak hukum kata cemar ke suci. Misal pakaian budak. Pakaian budak, baju budak. Baju tu cemar tak asal? Suci. Tapi budak pakai ni mai perasa kata wasa zon kata cemar ni duk asal ni. Baju budak ni. Kita pun dia ambil basuh dengan baju hak kita, misalnya hak tak ada cemar mana hak tu. Nak adil. Jadi kita nak putuskan kata baju cemar ke tak cemar. Baju budak ni. Orang panggil kata apabila belawak al-aslu dengan al-dhannu. Al-aslu iaitu asal benda tu yang suci. Al-dhannu iaitu sengka kita kerana ghalib yang nak cemar. Bahawa belawak pak kita nak putuskan mana? Jawabnya kena pakai asal. Pakai asal Asal cuci. Baju budak. Baju budak. Baju budak tu cemar ke cuci. Baju budak ni asal cuci. Pahala ni ia cemar ke dok tapi biasa budak pergi duk main ikut dia. Duk lomo tahik ke gapo boleh hadir situ. Boleh hadir pasal tu kita lah ni nak putuskan kata nah. Putuskan kata cuci. Asal putuskan kata cemar. Malaikat kita nampak cak-cak tahik duk tepek tu. Hak tu bukan zon dah lah. Hak tu panggil al-yaqin. Beza yakin dengan zon. Kalau zon ni pasal kita tak cirak kata lah mana.
Supaya nak orang baru beli baju. Beli kain ke apa ni. Baru beli, basuh. Basuh apa? Asal kain cemar. Kain buat pada najis nak benar ni. Dok kali. Kain tu kain cuci. Misal jadah ni, cuci. Hak baru, nah. Pas kita pergi basuh, tak boleh. Pakai tak basuh, tak main tak sah. Mana najis? Najis main mana? Oh, ni ada tu najis takut ya kita tak nampak. Hak tu kita zon saja. Malaikat kita nampak siap-siap darah. Kita supaya baju tangan dua lah. Baju tangan dua. Aku kita nak ponyo tu. Kadang-kadang kita tengok. Kita beli pak kita pakai lalu. Beli pak pakai lalu. Lepas tu kau mana tu? Kita nak kata cuci ke cemar dah baju tu. Kita tengok asal. Asal cuci, tapi zalla ni rasa cemar. Nak pakai mana? Pakai asal. Pakai asal. Tapi orang basuh juga bukan basuh bukan takut najis tak. Basuh takut nyakit. Ceruk gapa gudih aku hak tu. Hak tu tak apalah suku. Hak tu kita anamai suku lah hak tu tu. Padahal tuai tu gudih tepek dah, tapi takut lagi. Tak apalah tu molek lah. Sebab tu kita rasa lapar. Pergi makan air di kedai air kafe, boleh tak? Air kafe yang buat gelas mari. Ya makan teh. Mana teh? Kedai kucing tu. Kedai kucing lah. Kucing tu masuk Islam lagi. Tak lagi tu. Biar saya makan tak kata, pagi-pagi. Biasa tak ngaku, hari tu tak apa dia makan. Tak kucing tu. Tak ngaku hari ni mau. Dah kau makan tu salah tak? Jadi haram tujuan apa? Najis tujuan apa? Cemar ke apa? Tak situ. Royak dia. Cemar jual ni dia makan dah. Cemar jual dah. Nampak curai super dah. Orang siap buat kucing tu buat. Lepas tu cemar mana? Dia berbabi letak. Dia pun susu jenis mana? Dok kali susu tuapai tu. Susu malik ke apa tuapai halal tu lah. Lepas tu mana cemar? Cemar tanya yo yang main basuh tu. Basuh dua. Cemar. Ataupun ya waktu tu basuh-basuh tu. Ada celuk atik dah tu. Cemar ke itu? Tak juga. Tak cemar. Rakyat dah ada kafe asal tak cemar. Ustaz ya takut tanya ya pergi basuh berak tak cuci ke? Kalau takut hak tu boleh takut juga dengan orang Islam pun. Orang Islam pun boleh sekir kat itu. Kedai tu. Sebagai cuci kedua. Tak boleh makan apa sup. Ustaz temu saya nyanyi orang tu. Tak makan kot kedai. Buat apa? Cuma tak boleh. Tu meles tak sah. Orang Islam pun ya tu meles tak sah. Akhir kena meles sendiri berlaku. Letihnya. Akhir makan telur lah ni nampak. Senang tak kena semeles telur. Jangan tu susah doa baik tu susah doa. Tak saya juga baik tu. Tu kaedah lah. Kaedah ni tak ada ambil pada kitab ni. Ambil pada kitab i'anah. Kena ada kitab i'anah. Orang ponok. Kena ustaz. Sengaja tak? Tak boleh. Rasa dengar. I'anah tu talibin. Dalam tu ada kaedah kata apabila asal dengan zon mai belawai lah satu benda, maka kita kena putuskan ambil asal. Jangan ambil zon. Zon kena faham. Kata zon dengan yakin tak serupa. Kalau belawai asal dengan yakin, kena pakai yakin lah tu. Asal cuci, yakin cemar. Pakai cemar lah. Yakin, kena pakai yakin. Tu. Hadis pada tu pula. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikah. Muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Daripada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu dan diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Imran ibn Husain.
bahwasanya Nabi SAW dan sahabatnya telah mengambil air sembahyang daripada uncang air, uncang air bagi seorang perempuan kafir musyrik. Nabi SAW ambil air semaya daripada uncang orang tino kafir. Uncang ni iaitu satu bekas hak buat daripada kulit binatang. Nah, ya zaman dulu kulit binatang orang buat air juga. Nah, tak apa, tuannya biar musyrikah. Tuannya orang tino yang musyrik, bukan ahli kitab, musyrikah. Ni tiga-tiga. Kalau itu Nabi ambil semaya lah tu. Tunjuk kata cuci weh. Air tu. Cuci air tu. Lepas nak cemar kot mana? Weh kafir ni bekah. Ya kita boleh ambil dalil sini kata diri orang kafir pun cuci. Ambil dalil pada hadis ni. Kerana orang kafir yang milik bekah ni mestilah kadang-kadang tangan basuh pergi pegang pergi jamuh. Bekah ya kan? Dia tuai, ada dia pergi jamuh. Kalau yang najis, tangan yang najis dan uncang ni tak hafal Allah, ya kecil lah. Tak hafal Allah. Pas kalau takdir kata ya, kita hukum kata cemar, kita air tu, air cemar. Air cemar Nabi Mek semaya macam mana? Tunjuk kata bekas basah lah. Peluh ataupun bekas basah orang kafir ni, kira kata suci. Kira kata suci. Kerana apa suci? Kerana asal suci, orang kafir tak ada asal suci. Mereka kita biasa temu ayat Quran. Ayat Quran kata, ustaz ayat Quran kata cemar najis. Dia surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Boleh hadir banyak ke orang nak faham kot tu. Orang yang ambil ayat ni kata, orang kafir ni cemar najis. Kerana ayat Quran kata, wahai orang beriman, innamal musyrikun, hanya orang musyrikun, orang syirik ni najasun, najis. Tu ayat tu kata najis, kita kata suci kot mana? Ya sedap dia. Padahal ia pegang tak kena baik tu. Kerana Quran kata najis ni, najis ke apa? Najis ke apa? Orang kafir tu. Najis i'tiqad, pegangnya kotor. Maka sebab itulah fala yaqrabul masjidal haram. Maka ia jangan masuk masjid haram. Jangan masuk masjid haram. Kalau itu masjid haram haram bagi orang kafir masuk. Sebab cemarnya i'tiqad dia. Jadi ayat ni bukan nak ayat kata cemar tubuh. Tak ada pun ayat Quran kata kafir cemar tubuh. Hadis tengok Nabi pakai air pula. Kalau itu najis mana? Najis i'tiqad. Najis pegangnya. Kalau takdir kata cemar sungguh, najis sungguh, tak boleh masuk masjid. Janganlah masjid haram tak boleh masuk. Kafir. Tapi masjid lain boleh masuk tak? Kafir boleh masuk tak? Tuai masjid. Ataupun orang Islam mana izin seorang. Mai nak masuk. Boleh. Masuk boleh tak? Orang kafir kita orang Islam izin pada satu orang kafir masuk boleh tak? Salah kat kita. Kena minta email. Kita izin, orang Islam izin orang kafir masuk masjid boleh tak? Tak cirak lagi. Boleh ke tak boleh? Kita tengok orang kafir masuk masjid. Boleh masuk. Tapi kita orang izin nak tengok dia nak buat apa. Tengok dia nak buat apa. Ada hajat ke apa. Sebab tu masjid Nabi Nabi biasa orang izin orang kafir Mekah masuk. Lana. Tu tunjuk kata dia bukan naji'in. Kalau biasa hanying babi apa ni tak boleh lah. Hati naji'in. Payah junuk ustaz orang kafir junuk. Junuk tu lebih kecil daripada kufur dia lagi. Kalau kufur lagi boleh. Junuk kecil lagi. Tak rasa kira tu. Salah junuk dengan junuk masuk Islam dengan diri dia kafir tu. Hak mana? Hak mana lebih teruk? Teruknya ke apa? Teruk dia kafir. Teruk dia kafir pegangnya dia tu. Sebab tu apabila hak tu pun boleh masuk masjid dah junuk. Kau tak apa lagi. Kerana ada hak besar berat lagi dah. Tu. Tapi orang Islam junuk boleh masuk. Sepeng Masjid Azhar. Kalau kita tengok Masjid Azhar.
Ustaz duduk di Masjid Azhar tu, tengok nak hari orang kafir masuk Masjid Azhar. Dia masuk apa? Dia masuk mai tengok, mai ziarah, mai tengok orang duk buat gapo. Molek weh. Ulama Azhar izin masuk kerana hawi fak ni tengok dia dah. Tahu mana satu hari dia rasa kenal kata. Kalau yang mai buat benda tak molek, tu tahu weh lah. Bukan mai minum agak lah tu. Dah lah tu. Dia mai jalan tengok molek-molek izin. Tapi ada pakai yekhaf berarti retino. Retino pakai sekat-sekat dia ada pakai yekhaf masuk. Tu nak ayat kata tak ada masalah nak kafir nak masuk masjid tu. Tapi asalkan we ada orang we izin dulu. Orang we izin. Pian nak we izin boleh. Orang Islam mana tak apa we izin. Kerana apa orang Islam mana boleh? Tak mesti tu imam. Kerana masjid tu pi aturan dia. Bukan tu imam, hak bagi anak orang. Orang Islam semua ada hak bagi masjid. Tu imam kata, "Hai ni asal himayah masjid hakku." Tak boleh. Padahal nama aku lah ni. Ni nama aku wakah tanah. Aku buat sejak duit aku lah kau. Tak apalah duitmu. Tapi buat di masjid, dia ada hak tengah. Nak kata masjid ni aku, hak lain yang ambil tak. Maksud tak boleh. Ada hak nak lari lah. Sebab tu dia kata, "Waman azlamu mimman mana'a masajid Allah." Dia lebih zalim pada orang sekat orang pada masjid tu. Zalim benar betul. Baca selagi dia kita tu dah. Habis dulu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada seorang sahabat yang nama Anas bin Malik, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Fattakhadha makan asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Akhrajahu al-Bukhari. Mangkuk bagi Nabi telah pecah. Maka mengambil ia Nabi akan tempat belah itu, tempat pecah itu, pengikatnya daripada perak. Nabi sepengah ambil pengikatnya hak buat daripada perak, ikat situ. Boleh jadi rapat situ. Boleh pakai lagi. Sepengah giteri dah lah. Giteri. Orang giteri lah ni ambil gapa giteri? Besi ke apa? Kalau itu masalah ni jadi tak sakut masalah najis ke apa dah. Dia klik pada masalah mula-mula kita sebut bahawa ini. Kata kita nak pakai bencana mah perak boleh ke tak? Lepas ni pakai perak lah sikit ni. Sikit tak apa. Di sini ulama kata sikit tak apa. Tahu mana sikit? Sikit banyak tu tahu mana? Tahu ni huruf. Orang ramai-ramai tengok atas sikit ke banyak. Tengok atas sikit ke banyak. Ni kalau untuk hiasan ni sikit tak apa lagi, tapi kalau untuk hajat banyak tak apa. Untuk hajat banyak tak apa. Balas tu. Sebab tu kalau untuk hajat kita tapung kita tak apa. Dan kalau ada hajat, maknanya hajat tak apa lalu. Kerana hajat yang bukan hiasan. Misal cumin patah. Malah pergi beli kedai, malah pergi tukar baru, ambil lawak, si lawak ikat. Hiasan lepas tu. Ambil lawak ikat. Malu kot orang tapi hajat orang terus. Hajat mana hajat nak dah pakai tu ya. Ada nak hiasan langsung. Tu biasa tu orang panggil hajat, bukan hiasan. Makul itu juga keluar gitu pak, dia tak ada comel dah, tapi Nabi ni orang pasal zuhud. Nabi nak ajar kata jangan kata kalau tak selesai pakai baru dulu. Pengen baju Nabi cari Nabi jahit. Tapung-tapung pun pakai boleh tapung tu. Bukan kata tapung sikit. Cari sikit mek nak baju baru. Allah. Ada lah nampak ni. Orang tak rosak sikit jerit lah. Sekadar ni dulu wallahu alam. يزيل لي وصبي من ذا سواك يعين يا ربي من لي سواكم كي يخلصني من سوء حال مجهد صعب